Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ilman, Azalina, Fizul, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang beri pada kita kesempatan untuk menyambung kembali, dan kita berada pada episod terakhir dari surah Al-Insan. Tapi walau bagaimanapun hanya 3 ataupun 4 ayat saja yang akan kita bincangkan pada malam ni. Jadi yang mulia Tengku Murni, Fadil Adnan, Hanisa Osman, Barakallahu Fikum, Haji Hamidah. Jangan lupa share video ni kepada teman-teman yang lain. Moga padanya ada penawar, ada tadabbur, ada nilai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Baik, lihat pada ayat ke-23, 24, 25, 26 pada malam ni daripada surah Al-Insan. Bagi mereka memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid ke-10, muka surat atas 224, 225, 226. Cuba lihat ayat yang ke-23, 24, 25 dan 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Sadaqallahul azim. Lihat terjemahannya. Kita berada pada ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Insan. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan beransur-ansur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang, dan sebahagian daripada malam, maka sujudlah kepadanya, bertasbihlah kepadanya pada bahagian, dan sepanjang dan yang panjang pada malam hari. Jadi dalam ayat ini, kalau kita perhatikan huraian oleh Ibn Katsir, Allah memberikan kurnia kepada Nabi-Nya, iaitu diturunkan Al-Quran secara beransur-ansur. Kita telah pelajari linuthabbita bihi fuadak, Quran diturunkan beransur-ansur. Kenapa? Untuk memberi peluang kepada kita dapat mengingati, menghafaz, memahami Al-Quran Karim. Bayangkan kalau ia turun terus sekepuk seperti itu, turun daf'a wahida, turun satu batch, maka tak ada peluang untuk sahabat-sahabat Nabi pada masa itu, sama ada zaman Makkiyah ataupun Madaniyah, untuk menghayati, mengamalkan Quran. Nasirun, Waalaikumsalam, Intan Husna, semua terima kasih yang dimiliki Allah sekalian. Ustaz Zawi Ghazali. Jadi dalam penjelasan di sini, diturunkan Al-Quran itu untuk memberi peluang kepada umat Islam, kepada Nabi SAW, supaya dapat mengamalkan isi Al-Quran, mengingatinya. Kalau ia turun sekaligus, tentulah berat ke atas Nabi dan umat Islam untuk mengamalkannya. Ya, Hanisa Nazar, Nasirun, Abedio. Baik. Wala tuti' minhum athiman aw kafura, dan janganlah engkau mengikuti orang yang berdosa dan kafir di antara mereka. Janganlah engkau menuruti orang-orang kafir dan orang munafik jika mereka hendak menghalang dirimu untuk menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu. Tapi hendaklah kamu tetap menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Bertawakallah kepada Allah, sungguhnya Allah akan melindungimu dari manusia. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan athim ini maksud orang yang banyak dosanya, orang yang fajir. Kafur kita pelajari merupakan satu sirah mubalah atau fa'ul yang menunjuk kepada banyak kekafirannya. Mengikut kebanyakan para ulama tafsir, ayat ini turun, asbabun nuzul di sebalik ia diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah melibatkan kisah musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti seorang yang dipanggil sebagai, namanya Utbah bin Rabi'ah, yang seorang lagi bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini dah banyak kali kita sebut tentang nama golongan ketua-ketua musyrikin yang menentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ali Muhammad Rid, Zina Sulung, Maz Najwa. Tolong share video ni kepada teman-teman lain. Aziz Saifur. Ini adalah melibatkan 2 orang antara pemimpin Quraisy yang sangat banyak kepemusuhannya terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Rabi'ah ni, tuan-tuan, nak tahu bagaimana kejahatan, salah satu daripada siri kejahatannya, dia pernah menawarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, wahai Muhammad, engkau mengetahui bahawa keturunan aku cantik-cantik, anak-anak perempuan aku cantik-cantik, wahai Muhammad. Kalau kau nak aku kahwinkan dengan seorang daripada mereka yang cantik, mana yang kau pilih? Dengan syarat kau berhentilah daripada dakwahmu, wahai Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Ini kata siapa tuan-tuan? Kata Utbah bin Rabi'ah. Dia ada abang, ada saudara kandung bernama Syaibah bin Rabi'ah. Ini semua merupakan musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lagi yang sangat kafir namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ni antara orang yang sangat kaya yang terdapat di Mekah, yang telah menawarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, wahai Muhammad, engkau tahu aku orang yang paling kaya di Mekah ini. Kalaulah engkau nak harta aku sanggup berikan, dengan syarat engkau tinggalkanlah dakwahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah aja, kau ambil harta ni, kau tak payahlah berdakwah. Habis cerita. Aku tahu sangat engkau berdakwah ni kerana kau tak cukup wang. Inilah pandangan kuasa-kuasa besar terhadap umat Islam, tuan-tuan dimuliakan sekalian, sampai ke hari ini. Maka tertipulah siapa yang tertipu, yang asyik cerita tentang kebendaan, kemewahan. Jangan kita lupa kebanyakan kisah-kisah orang yang terlibat dengan kebendaan dan juga harta kekayaan dalam Quran, kebanyakannya merujuk kepada orang yang ingkar pada Allah SWT. Kita telah pelajari bagaimana Allah menyatakan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni kalau dia mula kaya, dia akan lupa kepada Allah Taala. Dia akan mula melampaui batas, dia akan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah bukanlah makna kaya ni semuanya dibenci oleh Allah, bukan. Tapi hati-hati bila kita menyebut ataupun kita mengusahakan kekayaan ni, jadikanlah dunia ini tangan kita, bukan dalam hati kita. Jadikan akhirat itu dalam hati kita, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi dua orang yang sangat menderita di akhirat ini namanya Utbah bin Rabi'ah dan juga Al-Walid bin Mughirah, yang telah pun menawarkan kepada Nabi SAW. Seorang menawarkan anak-anak perempuannya untuk dikahwini, seorang menawarkan harta kekayaannya untuk dibahagi, dengan syarat Nabi kita SAW memberhentikan dakwah yang dilakukan itu. Kenapa, tuan-tuan? Kerana dakwah Nabi ini meletakkan manusia sama, di posisi yang sama. Engkau hamba ke, engkau ketua ke, engkau majikan ke, engkau bekerja, sama di sisi Allah SWT. Tak ada beza. Yang beza adalah taqwa. Yang penting setiap orang kena jadi hamba kepada Allah SWT. Ini antara sebab penolakan golongan musyrikun Quraisy terhadap dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya bila Nabi SAW menolak apa yang mereka katakan itu, Muhammad, ini kata Al-Walid bin Mughirah lagi, seperti sebuah hadis yang dikemukakan dalam kitab tafsir Qurtubi, tafsir Baghawi, bahawa datang musuh-musuh Allah ini berkata kepada Nabi SAW, kami akan beri kepada engkau apa engkau nak Muhammad, sehingga engkau puas, kau berhenti daripada kerja engkau. Kami tahu engkau kekurangan harta benda, engkau tak ada wanita cantik, maka kami beri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kena pedaya Nabi kita SAW seperti budak-budak, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Lepas tu jadi apa? Jadi lembu untuk ditarik ke timur ke barat. Jadi kita kena ambil pengajaran bahawa ujian orang perempuan dan harta ni bukan zaman moden sahaja, daripada dulu lagi. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Kita kena mengkajilah sejarah umat Islam ni, tuan-tuan. Kerana nak jadi pemimpin, banyak kalau terpalit dengan isu-isu seperti ni, boleh membantutkan macam-macam perkara berkaitan dengan kepimpinan kita. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Kena bacalah kualiti yang ada pada pemimpin-pemimpin umat Islam, supaya di mana mereka tak terperangkap dengan ujian-ujian kebendaan seperti ini, tuan-tuan. Saya pernah kisahkan kepada tuan-tuan ketika Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu warda, yang Imam Syafi'i sifatkan sebagai pemimpin ataupun mujaddid pertama dalam kurun Islam. Nabi menyatakan, innallaha ba'atha ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddid laha amra diniha. Allah Taala akan bangkitkan setiap 100 tahun, dalam 100 tahun itu seorang yang akan jadi orang yang dianggap sebagai mujaddid. Mujaddid ni reformis kepada Islam. Islam itu kekal seperti itu, tapi rebrandingnya, tuan-tuan, pendekatan yang dibawanya akan memudahkan orang untuk menerima dan mempertahankan Islam. Kata Imam Syafi'i, mujaddid pertama dalam kurun Islam pertama itu adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu warḍah. Umar bin Abdul Aziz ini seperti manusia biasa, pada waktu dia leka lalai, tapi once bila dia naik kepimpinan, dilantik oleh abang iparnya itu, satu benda yang di luar tradisi kepimpinan yang bersifat monarki, tiba-tiba keluar daripada monarki untuk diberi kepada sepupu, walaupun sepupu tu dalam kaitan keluarga juga, tapi biasanya mereka akan beri kepada anak ataupun kepada adik. Tiba-tiba Sulaiman bin Abdul Malik bagi kepada adik iparnya, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Sebagai menepati apa yang kita lihat sabda Nabi SAW, bahawa daripada Sayyidina Umar ni akan lahir orang yang bijak, yang hebat, yang kepimpinannya macam Umar Khattab radhiyallahu anhu juga. Maka tuan-tuan,
lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni ketika naik, mulalah dirasa satu beban di sisi Allah untuk dijawab, satu tanggungjawab berat. Ketika dia menjadi gubernur, isterinya bernama Fatimah itu adik kepada Sulaiman, berkata kepadanya, melihatnya minat pada seorang perempuan, minat pada orang perempuan ni satu benda yang sukar dan dielakkan, tuan-tuan. Ujian yang sangat besar. Nabi telah menyatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adhar ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan ujian lebih berat ke atas lelaki banding dengan perempuan. Imam Ghazali berkata dari sudut kronologi, apa yang dipanggil sebagai penumpuan seseorang lelaki dalam hidupnya, nombor satu sekali nak cari pangkat. Bila cari pangkat, nak cari isteri. Bila dari isteri, nak cari kuasa. Bila dia akan berhenti. Mula bila ada pangkat, belajar universiti, keluar, nak cari kerja yang bagus, yang penampilan diri hebat, kemudian nak berkahwin dengan seorang perempuan yang terpilih, yang memiliki kriteria tertentu. Kemudian bila dari isteri, nak pilih kuasa, nak jadi orang berkuasa. Maka itulah dia rentetan dalam kehidupan kita, tuan-tuan, yang Allah nyatakan dalam surah Ali Imran, zuina linnasi hubus syawati minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantarati wal khayl musawati wal an'ami wal harth. Ini turutan syahwat yang ada dalam hidup kita, perempuan, anak-anak, harta, kuda tu makna kereta lah, ya. Baik, kembali kepada kisah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau nanti menjadi khalifah, maka kehidupannya berubah. Kata seseorang seperti disebut oleh Imam Az-Zahabi dan Syiar Al-Alamin Nubala, sebelum dia menjadi khalifah, ketika dia tawaf, orang melihat badannya sasa, tegap, berisi dia. Pada waktu dia melakukan ittiba', iaitu membuka bahu kanannya dalam tawaf. Tapi sebaik saja nanti menjadi khalifah, beliau menunaikan ibadah umrah, kelihatan dia sa'i dan ittiba' membuka bahunya itu, maka kelihatan tulang selangkanya nampak. Baru saya jadi khalifah, terus ketakutan menyelubungi dirinya, takut termakan harta rakyat. Banyaklah kisah-kisah yang kita dengar. Waktu malam datang puteranya dan bertanya kepadanya, Abdul Malik itu salah seorang anaknya yang sangat salih. Anak beliau salih semuanya, tuan, lelaki perempuannya semua salih belaka. Abdul Malik ni seorang yang paling salih, yang paling mirip dengan wajah ayahnya. Dinamakan dia macam nama datuk sebelah ibunya. Maka Abdul Malik datang jumpa ayahnya, ayah nak cakap sikit. Maka dia pun tanya, ini urusan keluarga ke urusan negara? Kalau urusan keluarga, ambil pelita keluarga. Kalau urusan negara, pakai pelita untuk negara. Kata anaknya untuk urusan keluarga. Maka dia mempadamkan pelita itu, ambil pelita satu lagi, ini untuk urusan keluarga. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, sewaktu jadi khalifah, malamnya sibuk qiyamul lail, siangnya pernikahan, banyak berpuasa. Umar bin Aziz sampai kurus kering badannya. Lalu isinya bernama Fatimah itu mengetahui bahawa Umar ini sewaktu belum menjadi khalifah, dia minat pada seorang perempuan. Perempuan itu hamba kepada isterinya, hamba kepada isterinya. Maka bila melihat suaminya sudah hilang keenakan tidur pada waktu malam, sibuk dengan ibadah, Fatimah ni merasa gusar, bimbang pada kesihatan suaminya. Lalu apa dia buat, tuan-tuan? Dia telah pun menyiapkan hamba yang diminati oleh suaminya sewaktu belum menjadi khalifah dulu, dengan pakaian yang menggoda, dengan wangian. Ya, hamba boleh dibagi kepada siapa pun. Dia pun menghantar, beri padanya sepucuk surat, dan dihantar kepada suaminya sedang qiyamul lail dalam satu bilik qiyamul lail, dengan harapan bahawa suaminya berhenti qiyamul lail dan menikmatilah apa yang hak baginya, kerana perempuan itu hadiah daripada isterinya, hamba. Tapi Umar bin Aziz ketika melihat hamba itu masuk dengan pakaian menggoda, dia berkata, wahai perempuan, dahulu sebelum aku jadi khalifah, aku sangat minat pada engkau. Isteri aku pun tahu, aku sangat tergila-gila orang yang cantik macam kau. Tapi bila aku dah jadi khalifah, wahai perempuan, aku rasa takut nanti aku tak boleh jawab depan Allah. Aku berseronok, rakyat aku susah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka tuan-tuan, apa yang berlaku? Umar bin Aziz pun bila diserahkan surat daripada isterinya itu, dia membaca daripada Fatimah, hadiah untukmu wahai suamiku, wanita yang kau sukai. Jawapan Umar bin Aziz, sekarang aku sudah luput daripada kehidupanku kehendak kepada perempuan. Sebelum kau pergi, aku tanya pada engkau, siapa asal-usulmu wahai perempuan? Bagaimana engkau ni boleh jadi hamba kepada kami? Perempuan itu berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin, saya bukanlah hamba, saya adalah seorang perempuan merdeka, ditawan orang, diperdagangkan tangan ke tangan hingga akhirnya dibeli oleh Umayyah. Allahu Akbar, Masya Allah. Banyaknya manusia yang jadi begini, tuan-tuan. Orang yang dihumban ke dalam penjara, mungkin dia tidak bersalah. Orang yang jadi hamba, mungkin dia bukan hamba sebenarnya. Seperti kisah Zaid bin Harithah yang kita tahu, Nabi Yusuf AS kita tahu. Begitu juga ibu kepada orang Arab namanya Hajar,
yang telah dihadiahkan oleh Maharaja itu kepada Sarah, sebenarnya dia bukan hamba, dia adalah tawanan yang diserang, lalu semua yang di situ dijual sebagai hamba. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata, Alhamdulillah, Allah SWT telah gerakkan hati aku untuk tak melakukan apa kepadamu, sedangkan kau perempuan yang merdeka. Pergilah kau, isteriku menghadiahkan kau kepadaku, malam ini juga aku bebaskan kau merdeka, pergilah cari kehidupan, berkahwin dan sebagainya. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala. Tuan, jadi kisah ini kita kaitkan dengan Nabi kita SAW yang pernah diuji dengan orang perempuan menjadi kepimpinan. Kalau tidak teruji dengan orang perempuan, itu bukan kepimpinan namanya. Tapi bagaimana kualiti yang perlu ada pada seorang pemimpin untuk dibacakan kisah-kisah seperti ini, jangan tunduk. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini pesan kalaulah pemimpin kita dengar. Kalau tak dengar, kita sampai-sampai tuan ni. Jadi balik kepada cerita Utbah bin Rabi'ah ini, yang memiliki anak-anak perempuan yang cantik, menawarkan kepada Nabi SAW untuk mengawini seorang daripadanya dengan syarat berhenti daripada dakwah. Manakala Al-Walid bin Mughirah ni pula, lelaki yang paling celaka ini, menderita ini, mengatakan kepada Nabi kita SAW, akulah orang paling kaya, aku nak beri kau sampai kau puas wahai Muhammad, apa kau nak minta aku bagi. Jarang aku buat begitu kepada sesiapa pun, menantu aku pun aku tak pernah bagi situ wahai Muhammad. Tapi kalau kau nak, aku bagi. Berapa kau nak, kau ambil lah sampai kau puas. Dan bila kau puas, tolonglah berhenti daripada kerja dakwah ni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menolak. Mana mungkin bagi Nabi untuk menerima kata-kata ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka Nabi SAW pun mendengar kata-kata daripada mereka ni. Ketika mereka beredar daripada Nabi SAW, mereka berkata, tengoklah tak lama lagi robohlah Kaabah tu. Ini kata-kata yang sangat resis, tuan-tuan, kata-kata yang penuh kebencian terhadap Islam kepada Nabi SAW. Diingat dengan harta yang dimiliki itu, dengan kuasa yang ada pada tangannya itu, mampu untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan cahaya Allah itu lebih power daripada cahaya matahari, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ikhwan, Aisyah Ashura, Masya Allah, bagusnya nama Aisyah Ashura. Jadi balik kita kepada kisah ini, kisah yang mana Nabi SAW diingatkan oleh Allah SWT, inna nahnu nazzalna alaika al-Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran dengan beransur-ansur. Bahasa Arab ni kalau sebut nazzala yunazzilu, berarti secara beransur-ansur. Jadi Quran diturunkan, kalau Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Quran itu sekaligus sempurna. Turun dimaksudkan sempurna itu turun daripada langit, daripada Baitul Izzah kepada Sama'id Dunya, daripada di sisi Allah SWT kepada Sama'id Dunya. Jadi turun dalam maksud yang dikehendaki menerusi surah Al-Qadr itu berkaitan dengan turunnya Quran secara daf'atan wahidah daripada Al-Fatihah sampai kepada An-Nas, kemudian turun ke bumi mengikut suasana persoalan yang timbul dan juga keadaan Mekah dan juga Madinah, berkenaan dengan masa seperti yang kita pelajari Makkiyah dan juga Madaniyahnya. Jadi mengapakah cerita Quran datang kat sini, tuan-tuan dimuliakan sekalian? Dalam ayat lalu kita cerita tentang secara itnab, panjang lebar berkaitan dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah dalam syurga. Apa keserasian ayat yang ke-23 ini dengan ayat ke-22 dan ayat-ayat sebelumnya yang berkaitan dengan nikmat syurga? Di sini kalau kita lihat antara kajian yang menarik dikemukakan oleh Al-Imam tuan yang dimuliakan Allah sekalian dalam tafsir Nazmud Durar oleh Imam Al-Biqai, bahawa menjelaskan keserasian yang ada di antara ayat ini. Setelah menjelaskan keadaan orang kafir dan orang mukmin di akhirat, kemudian Allah menetapkan hati Nabi-Nya SAW, melapangkan hatinya terhadap tuduhan yang mengatakan bahawa Nabi ini sebenarnya ahli sihir ataupun dukun, pawang, peramal nasib dan sebagainya. Lalu Allah menyebutkan bahawa Al-Quran adalah wahyu daripadanya, dan dia memerintahkan Rasul untuk bersabar menghadapi gangguan kaumnya. Sebab Allah menyebutkan keadaan dua kelompok manusia di dunia, iaitu ahli syurga dan ahli neraka, yang telah kita perhatikan, kita bincangkan pada episod yang lalu. Jadi untuk menyelamatkan diri kita jangan tergolong di kalangan ahli neraka ini, ambillah Al-Quran sebagai petunjuk. Aku tidak biarkan kamu terkontang-kanting dalam kehidupan ini tanpa panduan. Maka panduan yang paling baik, panduan yang paling tepat, Sianu Sanggul, adalah dengan baca Al-Quran Karim. Maka itulah kewajaran datangnya episod ini untuk menekankan kepentingan Al-Quran dibaca, didalami, dihayati, supaya kita selamat dari menjadi penghuni neraka. Jadi fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
sabarlah untuk melaksanakan tugas yang telah difardukan oleh Tuhanmu terhadapmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kamu mentaati seorang pun daripada mereka ini yang banyak dosanya lagi kufur. Dan telah kita lihat seperti disebut oleh Al-Imam Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur, bahawa ayat ini turun berikutan dengan sikap dua orang musuh Allah, iaitu Utbah bin Rabi'ah dan juga Al-Walid bin Mughirah, yang sangat menderhakai Allah Subhanahu wa taala itu dengan angkuhnya berkata kepada Nabi, menjanjikan untuk Nabi habuan dunia dengan sangkaan bahawa Nabi SAW akan terlentuk dan juga tergoda, terpaut padanya. Ma'azallah, mana mungkin kekasih Allah dan Nabinya, Rasulnya yang memiliki amanah terpikul di atas bahunya boleh cenderung kepada pilihan dunia seperti itu, tuan-tuan. Seperti budak-budak dibuatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini juga memberi kepada kita peringatan, andai kita seorang pemimpin, janganlah kita menjadikan perkara ini, menjadikan habuan dunia ini sebagai target kita, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Memang takdir Allah Subhanahu wa taala orang menjadi pemimpin ni kerana bahagian di akhiratnya sangat besar, hebat, maka dia kena berkorban untuk dunia. Kalau dia tak mampu berkorban, maka dia tidak layak jadi pemimpin. Kerana pemimpin ni sebenarnya adalah hamba kepada rakyat, bukan mengambil sebagai stepping stone untuk dia terus mencapai, mengejar dan juga memenuhi kepuasan hidupnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini amat bercanggah sekali dengan polisi menjadi pemimpin di sisi Allah dan di sisi manusia sebenarnya. Lihatlah mana-mana pemimpin pun mereka mempunyai pola kualiti berfikir yang berbeza daripada orang kebanyakan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita ambil pemimpin itu dalam perniagaan sekalipun, bacalah sejarah mana-mana orang berniaga yang berjaya kat dunia. Ingat hidup dia senang ke? Bagaimana cabaran, liku-liku yang dilalui sebelum jadi kepimpinan itu. Berapa ramai orang yang tumpas, yang tewas, yang tak mampu menyertainya dalam rombongan kejayaan yang dipimpin akhirnya. Bacalah sejarah orang seperti Muhammad Al-Fatih sebagai contohnya. Apakah tuan-tuan ingat dia tidur waktu malam macam kita tidur? Apakah dia duduk tengok movie Netflix sebagainya macam kita pada hari ini? Tuan-tuan ingat begitu ke, tuan-tuan? Berapa banyak air mata yang telah pun mengalir, berapa banyak malam yang telah pun dia tidak tidur, berapa banyak siang yang dia berpuasa, berapa banyak Quran yang dibaca, dia hafaz ni. Barulah Allah beri kepada mereka kepimpinan. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr anal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kami telah menetapkan sejak dalam kitab Zabur lagi bahawa dunia ni akan dipimpin oleh hamba-hamba yang saleh muslih. Jadi inilah dia, kita dapat lihat bagaimana cabaran dialami oleh Nabi SAW, dan cabaran ini terus akan dilalui oleh semua orang yang memilih untuk jadi kepimpinan macam Nabi SAW, baik dunia ataupun dalam bab akhirat. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, kita dapat lihat berkaitan episod ini, permulaannya menceritakan kembali kepada Al-Quran, bahawa anda ingin berjaya, baca Al-Quran. Anda jadi orang hebat, baca Al-Quran. Tengok tuan-tuan dimuliakan sekalian, mereka berkata, alangkah benarnya kata-kata ini. Turun Al-Quran pada malam itu jadi malam yang paling mulia, Lailatul Qadr. Turun Al-Quran dibawa oleh malaikat itu jadi Ruhul Amin, dipanggil oleh Allah dengan berbagai nama-nama kemuliaan. Itulah Jibril AS. Nampak tuan-tuan? Turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, jadilah Nabi itu Nabi yang paling hebat, Khatamul Anbiya wal Mursalin, dan juga menjadi Nabi Ulul Azmi yang paling hebat, Rasulullah SAW. Dan sekiranya Al-Quran itu turun dalam hati kita, dibaca, ditadabbur, dihayati, kita akan jadi orang paling hebat di sisi Allah dan di sisi manusia, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi benarlah kata Badi'uz Zaman Syed Nursi, amat malang sekali keadaan orang Islam pada hari ini. Mereka mempunyai Al-Quran, mereka ibarat orang yang sakit pergi berjumpa dengan doktor, ibaratnya pergi beratur panjang-panjang nak ambil vaksin pada hari ini, tiba pula pada turn kita vaksin habis. Contohnya, tak berlaku pun tuan-tuan, ni contoh. Begitulah keadaan orang Islam, kata Badi'uz Zaman Syed Nursi. Dia pergi jumpa dengan doktor, doktor bagi dia ubat, tapi balik ke rumah dia tak makan ubat itu. Dia hanya baca apa yang terdapat di kampit ubat itu. Makan pagi, makan petang, minum waktu sakit. Dia baca tapi dia tak makan, dia tak ambil pun, tak guna pun. Ubat itu stay dalam kampitnya. Bagaimana akan berlaku perubahan pada penyakit, tuan-tuan? Sembuh macam mana nak sembuh? Itulah keadaan orang Islam pada hari ini. Benarlah kata Syekh Abdul Hayy Al-Qahtani, Quran diturunkan di Hijaz,
dihafal oleh orang-orang Maghribah, orang Maghribi, dan difahami, dipelajari di Mesir, di Universiti Al-Azhar kat situ kan, dan ia dicetak di Turki. Dicetak di Turki. Tulisan yang paling cantik, tulisan daripada Turki, tuan-tuan ni mendengar saya. Tulisan orang Turki sangat hebat. Dan apa lagu tuan-tuan? Quran dipertandingkan di Malaysia. Tak apalah, baguslah pertandingkan. Tapi kita dengan Quran, nahnu fi wadin wal Quranu fi wadin akhar, orang Arab kata. Nahnu fi wadin wal Quranu fi wadin akhar. Maksudnya kita berada di satu oasis dan Quran berada pada satu oasis. Maknanya memang tak ada kaitan langsung. Kita hanya baca Quran ketika ada kematian. Alangkah malangnya bila kita melihat tontonan Al-Quran, ada orang mati Bila dibuka Quran dalam TV, umpamanya ada orang tertentu mati ke? Allah, adakah begitu jadinya tuan-tuan ni mulia Allah sekalian? Amat malang sekali. Jadi ayat yang lalu, episod yang lalu menceritakan kepada kita nikmat syurgawi itu sampai kita rasa inilah kekuatan yang Syed Qutb katakan sebagai tajsid, iaitu at-taswir al-fanni. Ijaz Quran ini salah satu daripada sifatnya dijelaskan oleh Abdul Qahir Al-Jurjani. Ni Abdul Qahir Al-Jurjani menulis kitab Dalal Ijaz dengan Asrarul Balaghah. Ya, Imam Abdul Qahir Al-Jurjani lebih kurang 800 tahun 900 tahun sebelum kita, ataupun lebih sikit, menulis kitab bertajuk Asrarul Balaghah dengan Dalailul Ijaz. Apakah kekuatan yang ada pada Quran itu? Kekuatannya bukan pada lafaznya sahaja, tetapi pada maknanya. Lafaz dan juga makna. Lafaz juga makna. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah Quran menceritakan bahawa tan'uha ka'nahu ru'usus syayatin, Allah menyatakan bahawa pokok dalam neraka itu rupanya pun macam syaitan. Quran tak perlu lukis rupa syaitan. Tapi kalau kita panggil anak-anak yang pandai melukis untuk melukis gambar syaitan, cuba lukis gambar syaitan, maka kita akan beri markah yang terbaik kepada orang melukis paling menyeramkan. Betul tak tuan-tuan? Kata Al-Imam Mutawi Syarawi yang tafsirnya, kekuatan yang daripada Quran ini tidak ada gambaran, tapi apabila kita membaca, kita berfikir, kita tadabbur, kita merasakan rentak dan juga penceritaan itu masuk dalam fikiran kita. Dan setiap orang bila ditanyakan mempunyai gambaran yang berbeza-beza. Begitu kayanya perspektif Al-Quran, dimensinya tuan-tuan. Jadi bila keseronokan mula membayangi hati-hati kita membaca ayat-ayat tentang syurgawi ini, nikmat syurgawi, maka sepatutnya kita pun terfikir, apa aku nak buat ni untuk dapat syurga ni? Maka datang ayat yang ke-23 ini untuk memberitahu kita, kami telah menurunkan Quran. Bacalah Quran untuk mengetahui lebih lanjut langkah-langkah strategi kamu untuk jadi ahlul jannah ini, supaya kamu tak kerugian nanti di akhirat, nanti kamu masuk neraka kamu pun menyesal, sedangkan di dunia telah aku bekalkan Al-Quran ini sebagai panduan. Nampak tak tuan-tuan signifikannya episod ni dengan episod yang lalu? Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Saya rasa cukup setakat dulu. Sebelum terlupa, saya nak menyampaikan kepada tuan-tuan tentang Habatus Sauda, birkah ni tuan-tuan. Jangan lupa dapatkan daripada Zazan Travel sebagai penaja kita program kuliah tafsir sepanjang waktu ni, daripada PKP awal sampai sekarang tuan. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk mengkhatamkan Al-Quran ni. Jadi inilah dia Habatus Sauda, birkah yang telah pun kami proses, mudah untuk tuan-tuan nikmati dalam bentuk seperti ini, kerana Nabi telah bersabda, kamu makanlah Habatus Sauda kerana padanya merupakan rawatan kepada semua penyakit dan kematian. Dia dipanggil Habatul Barakah. Kelebihan tuan-tuan dapatkan brand birkah daripada Zazan Travel. Tuan-tuan dapat hadiah buku, dapat hadiah korma dengan setiap pembelian tuan-tuan. Mari dapatkan daripada Zazan Travel, order daripada Zazan Travel. Tak menafikan pada hari-hari PKP ni kita ada sedikit kelambatan menghantar order tuan-tuan, ampun maaf. Walau bagaimanapun kita akan usahakan secepat mungkin mulai minggu ni. Terima kasih Ustaz Muhammad, terima kasih. Dapatkan Habatus Sauda daripada jenama birkah daripada Zazan Travel. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan beri telan atau beri kunyah Alhamdulillah. Dan tuan-tuan, pagi Isnin nanti kita puasa, jangan lupa puasa Arafah. Dapatkan kurma ajwa daripada Zazan Travel juga, yang disabdakan Nabi SAW, antasabbah bisabi'i tamaratin ajwatan lam yadurru sumun wa sihirun. Siapa yang makan kurma ajwa setiap hari 7 biji, selamat daripada racun dan juga sihir. Sihir kadang berlaku dalam hidup kita, kita pun tak tahu tuan-tuan. Kata Syekh Dr. Osman Khamis bahawa sihir ni kadang berlaku pada orang, dia pun tidak tahu. Susah nak tidur malam sebagai contoh, mimpi yang bukan-bukan.
Jadi ini antara tanda-tanda seseorang itu mungkin kena sihir. Jadi makanlah kurma ajwa sebagai satu inspirasi daripada hadis Nabi, merawat semua masalah dalam hidup kita, terutamanya racun dan juga sihir. Ini pula kurma mejol, tuan-tuan. Mejol ni saya suka tunjuk pada tuan-tuan ni, amat menyelerakan. Tengok ni, saya bukakan untuk tuan-tuan. Segar nampak, macam apa turun daripada pokok. Kelebihan kurma mejol ni disebut dalam firman Allah ayat ke-25 surah Maryam, wa huzi ilaiki bizin nakhla tusaqit alaiki rutaban janiyya. Hai Maryam, gegarkan pokok kurma itu supaya jatuh atas buah-buahnya, kamu makanlah, menghilangkan sakit kamu melahirkan puteramu Isa bin Maryam. Walaupun bonda kepada Nabi Isa ini sakit, kesakitan, baru lahirkan baby, tapi Allah suruh berusaha. Gegarkan pokok kurma ni macam pokok kelapa sawit, tuan-tuan. Bayangkan nak gugur jatuh pokok kelapa sawit kerana kesukarnya, tapi Allah suruh buat di atas perintah itu bahawa aku akan jatuhkan buah untukmu. Kena usaha dengan hidup ni, tak boleh duduk lapang berpeluk tubuh tunggu hujan turunkan emas untuk kita, tak boleh, tuan-tuan. Kena usaha. Tahniah kepada anak-anak muda yang tak ada kerja pada ini, hantar jadi rider, hantar makanan dan sebagainya. Ini kerja yang mulia, tuan-tuan. Kerja menjadi rezeki yang halal, daripada duduk minta itu minta ini daripada orang beri, orang tolak, dan juga harga diri kita, maruah diri kita pun jatuh. Baik, tuan-tuan, dapatkan kurma mejol daripada Zahzan Travel. Kami pun mencari stokis ke dropshipper ke yang minat untuk bekerjasama dengan kami, boleh hubungi Zahzan Travel. Dan saya ingatkan kepada tuan-tuan, ibu-ibu, bapa yang ada di rumah, anak-anak kita perlu bimbingan tau. Jangan biarkan mereka keseorangan, bagi mereka kerja. Kami di Telaga Biru menerbitkan buku-buku latihan berbagai tajuk, bukan saja pendidikan Islam, bahasa Arab, malahan ada bahasa Inggeris, math, sains, geografi, semua ada. Daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Anak-anak kita yang tahun peperiksaan macam UPKK pun ada, kita terbitkan buku-buku. Belajar Jawi pun ada, kaligrafer pun ada. Tuan-tuan yang dapatkan. Begitu juga kem bestari salat. Ya Ustaz, Ustazah, tolong dapatkan supaya ada bimbingan untuk anak-anak kita, anak murid kita kat rumah. Jangan biarkan masa berlalu tak ada pengisian untuk mereka. Cuti berlalu tak ada apa-apa pengisian, penambahan ilmu dan iman untuk mereka. Sangat bahaya. Jadi tuan boleh melawat, menziarahi kami di www.telagabiru.com.my, telagabiru.com.my. Telaga Biru itu satu perkataan. Nanti tuan-tuan boleh melihat buku yang ada di website. Apa yang tuan-tuan perlu, tuan-tuan order. Terima kasih, tuan-tuan. Setakat ni saja dulu. Jumpa lagi pada hari Ahad malam Isnin, insyaAllah. Jumpa lagi Ahad malam Isnin. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Allah beri pada kita kesempatan untuk memahami kalamnya yang mulia ini. Setiap detik saat yang kita penuhi sebagai ibadah di sisinya, insyaAllah. Allah pelihara saya dan tuan-tuan sekalian. Semula kita menangguhkan dengan doa dan juga tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina, sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Felicia Kuntum, terima kasih Azalina, terima kasih Haja Hamidah, terima kasih Jamil Muhammad Zaini, barakallahu fikum. Terima kasih kepada semua sahabat Abdul Razak Abdul Hamid, kepada Ruhaya, Cikgu Ruhaya. Sampaikan kepada semua teman-teman video ni, semoga padanya ada jariah untuk kita bersama pada malam ini. Sekian, terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum hadinakum wa amanatukum wa khatimu amalikum. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah jagaan, kasih sayang, rahmat, pemeliharaan daripada Allah SWT. Terima kasih Cikgu Raya. Memang sedap kurma ni. Makanlah kurma. Rumah yang tidak ada kurma, sabda Nabi SAW, penghuninya akan selalu kelaparan. Anak-anak kita duduk kat rumah tu asyik nak makan je. Mungkin kita tak biasakan mereka makan kurma. Mulai ini kita biasakan mereka makan kurma walaupun sebiji. Latihan mereka untuk mencintai makanan Rasulullah SAW. Jumpa lagi tuan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.